Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi saya teruskan sebab Cikgu Zainal masih gagal untuk masuk balik ke dalam ruangan, dalam bengkel ni. Tapi bersama kita hari ini saya ada Cikgu Lee Ming Ho untuk membantu saya. Cikgu Kit ada. Okey, kita teruskan Cikgu. Jadi bengkel kita hari ini adalah bermula sekarang pukul 9.30 sehingga pukul 11.30. Dan kita akan buat 1 jam, kemudian rehat 5 minit, kemudian kita teruskan 1 jam yang terakhir. Baik, untuk bengkel kita hari ini iaitu bertajuk Bengkel Pengintegrasian Google Classroom dan Quizzes. Isi kandungan kita, sekejap Cikgu, tunjuk isi kandungan. Isi kandungan kita hari ini adalah pengenalan quizzes tu, log masuk, cara log masuk, import kelas daripada Google Classroom ke quizzes, dan kita berehat, kemudian kita create quiz, assign quiz, jawab dan hantar quiz, dan kita buka untuk sesi soal jawab lah yang terakhir sekali. Baik, kita mulakan dengan quizzes dahulu. Sekiranya suara saya tidak jelas, cikgu boleh maklumkan dalam ruangan komen, ruangan chat. Baik, ini adalah laman quizzes. Yang di atas ini quizzes.com yang kita biasa guna, quizzes.com, dia punya laman web dia. Dalam Google Classroom kita pun, dalam portal Digital Learning KPM pun disediakan juga link untuk ikon untuk quizzes ini. Dia adalah quizzes yang sama cikgu. Sebab dia memang dicipta untuk bersama-sama dengan Google Classroom, digunakan dalam Google Classroom. Jadi fungsi quizzes ini ialah untuk membina quiz yang interaktif. Quiz yang interaktif, quiz ringkas. Dia bukan seperti Google Form yang kita guna dalam Google Classroom tu. Dia adalah latihan ringkas lah, quiz yang ringkas, yang menarik, yang dalam bentuk permainan. Baik, antara pilihan quizzes ini, ketikkan mana yang kita dah pergi. Antara kelebihan quizzes dalam PDPC ini, dia sangat menarik, sesuai untuk kita jadikan sebagai set induksi ataupun untuk pentaksiran. Dia sangat menarik cikgu, dan saya rasa ramai yang sudah mencuba quizzes ini untuk murid-murid masing-masing. Baik, ini yang perbincangan kita hari ini adalah menjurus kepada integrasi quizzes dan Google Classroom. Yang ini ya. Nombor 3 ini sangat penting untuk kita menguruskan quizzes ini, supaya kita tidak melakukan dua kerja, banyak kerja dan juga berlapis-lapis kerja yang sama. Sebab Google Classroom ni, dia ada report dia sendiri, quiz ni platform dia yang tersendiri, dia berasingan, bukan satu platform yang sama lah. Tapi kita boleh cantumkan kedua-dua ini menjadi satu supaya kerja kita hanya satu. Kalau tak, kita terpaksa mengurus, dan kita juga terpaksa menguruskan Google Classroom. Kemudian yang keempat, saya akan menunjukkan tentang paparan quizzes. Paparan quizzes, apa yang ada dalam quiz ini, untuk kita membantu murid kita di sekolah nanti. Mana tahu murid kita tanya ini untuk apa. Sekejap, bergema dan double suara dalam stream.
Sekejap cikgu. Saya tak tahu mengapa bergema. Cikgu lain okey kah? Okey, okey. Terima kasih. Okay, kita teruskan cikgu. Jadi untuk paparan kuisis ini, semua cikgu perlu tahu murid kita ni dia selalu bertanya, ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi kita lihat sepintas lalu apa yang ada. Okay, seperti yang dipaparkan dalam dekat sekarang ini. Baik cikgu. Biasanya kuisis ini memang terkenal dengan warna tema dia lah, purple, hijau dan orange tu. Ni paparan dia. Yang sebelah kiri ni, yang sebelah sini cikgu, ditunjuk dengan anak panah ni, ialah untuk aplikasi kuisis dalam smartphone. Yang ini untuk contoh paparan soalan. Ini adalah quiz builder, nanti kita akan tunjukkan. Hari ini untuk awal ni saya tunjukkan sepintas dulu apa yang kita akan nampak dan buat sepanjang bengkel ini nanti. Yang ini pula paparan untuk paparan kuisis dalam Google dalam smartphone. Yang ini laporan. Dan ini pun laporan juga untuk murid. Jadi itu sepintas lalu berkaitan dengan kuisis sahaja. Jadi belum lagi kita integrasikan dia dengan Google Classroom. Jadi bagi cikgu-cikgu yang boleh log masuk ke Google ke Quizzes, boleh cuba selepas ini. Sekarang kita akan masuk kepada cara-cara untuk kita log masuk. Sebenarnya log masuk akaun guru dan murid dia sama. Jadi kita akan membimbing murid untuk log masuk nanti. Sebab yang pertama ialah cikgu, murid-murid kita ni dia berkongsi komputer di sekolah. Jadi bila dia masuk sekali lagi, dia akan ada banyak akaun. Jadi di situ kita akan bantu dia. Paparan log masuk ialah seperti ini. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama sekali ialah kita akan klik di sini cikgu. Login with Gmail. Jadi kita akan masukkan ID KPM tu. Murid pun sama. Baru dah kita klik klik log masuk di bawah ni. Perkara ni sekiranya komputer cikgu sudah ada dan laptop tu sudah ada akaun cikgu atau akaun murid tu, mereka hanya perlu pilih akaun murid itu di situ. Pilih akaun mereka sendiri dan terus klik. Jadi masalahnya di sini ialah akaun kita dan akaun murid itu menggunakan nombor. Dia menggunakan nombor dan kalau agak susah untuk murid mengenal pasti, dia kena hafal nombor tu. Kalau untuk cikgu tak ada masalah. Untuk murid sekolah rendah, memang kita akan double check lah nombor tu. Lalu mereka akan tengok saja G, contohnya M-23, dia terus klik. Jadi di sekolah kita belum berdepan lagi dengan masalah ini sebab kita belum mencuba kuisis ini di sekolah. Saya pernah tapi hanya untuk 5 orang murid di sekolah pada awal tahun itu. Masalah yang sama juga sebab murid itu perlu membawa ID dia sepanjang masa apabila membuat kuisis ataupun log masuk ke mana-mana portal digital learning ini sebab dia murid ini tak ingat. Mereka tak ingat ID mereka. Itu bahagian yang
bahagian login nanti saya tunjukkan. Selepas log masuk nanti, untuk cikgu, untuk akaun kita ni, untuk akaun kita yang KPM, yang ini tak ada cikgu, as a parent ni. Sebab KPM tidak menyediakan akaun untuk ibu bapa. Jadi hanya ada a teacher and a student. Jadi sekiranya cikgu login sebagai seorang guru, jadi klik teacher. Untuk student, klik student. Yang ni tak boleh salah. Sebab paparan dia berbeza. Jadi yang ini tak ada cikgu. Ada. Jadi ibu bapa tidak ada. Jadi kita akan log masuk bersama-sama. Saya akan tunjukkan di sini. Sekejap dulu. Okey, seperti yang saya sebut tadi, untuk masuk ke Quizzes ini ada dua cara. Yang pertama ialah kita log masuk ke portal digital learning seperti biasa. Jadi di sini saya akan menggunakan akaun salah seorang cikgu kami. Dan seperti biasa, sama seperti kita login ke PDL tu, dia akan minta password kita. Jadi masuk seperti biasa, kemudian kita pergi ke akaun guru di sini. Masuk melalui ini memang dia agak lambat sedikit, dia step by step. Tapi dia ada aplikasi di sini, contoh Google, dia ada aplikasi Google. Klik, ni dia quizzes. Dia klik quizzes. Di sini cuba perhatikan, bila kita masuk, contohnya di dalam komputer tu ada banyak akaun yang sudah login ke quizzes, dia akan jadi macam ni. Cuba perhatikan, saya tulis dulu sekejap. Sekejap tengok. Okey. Saya dah login satu akaun murid dalam quizzes ini. Jadi bila saya masuk tadi, walaupun saya login di sini menggunakan nama cikgu pada awal tadi, bila masuk ke quizzes, dia akan keluar ni. Dia keluar ni sebab ada akaun lain dalam quizzes, dalam laptop cikgu ataupun dalam handphone. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita log out. Kita log out dulu. Saya kena quit dulu. Kita klik yang paling hujung ni, kita log out dulu. Dia keluar balik. Kemudian kita klik login di atas. Login with Google, seperti yang kita bincangkan tadi. Sekiranya laptop tu cikgu seorang saja guna, tak ada masalah. Bila masuk saja memang terus masuk ke akaun kita. Sekarang ni kita buat untuk kita bantu murid nanti untuk memastikan dia berada pada quiz, pada akaun quizzes yang betul. Jadi kita login with Google di sini. Dia akan keluar. Kita gunakan nama cikgu Ginep di sini. Untuk tu, jadi ini keluar juga. Jadi nama di sini, nama cikgu Ginep. Kemudian kita itu login untuk cikgu lah. Sekiranya kita first time login, dia akan keluar yang macam ni tadi cikgu.
Dia akan keluar yang ini yang saya paparkan di sini. Keluar di sinilah. Kalau cikgu Jinab tadi a teacher, kalau murid kita a student. Jadi untuk akaun KPM kita hanya ada dua ini sahaja. Tak perlu risaulah. Tak ada akaun ibu bapa, jadi kita terus guide student kita untuk klik a student untuk kali pertama. Ada yang cikgu dah login? Boleh maklumkan? Login ke Quizzes. Okey, ramai yang sudah. Kita teruskan. Okay, ini adalah log masuk dia. Log masuk, jadi kita tengok paparan apa paparan yang ada dalam Quizzes ini. Kita pergi perlahan-lahan ya, cikgu. Okey, ini adalah paparan Quizzes bila kita masuk. Yang ni select avatar ni kita boleh pilih. Contohnya pilih avatar. Boleh pilih mana avatar yang kita suka. Pick this avatar. Dia akan jadi macam profile picture kita. Di sini adalah pemilik account. Ya, pemilik account di sini pastikan, ini kita nak pastikan murid tu betul. Ini dia di sini ataupun cikgu tu. Yang ini pula ialah teacher dashboard. Ini ruangan menu. Ruangan menu dia untuk kita login, log out. Ini home. Kemudian aktiviti ni adalah aktiviti yang kita pernah buat. Jadi untuk kita buat carian Quizzes. Dan ini pula untuk ruangan kita join. Untuk murid kita join dengan kod. Dengan kod sekiranya kita buat kod. Jadi ini paparan asas. Paparan asas di sini. Okay, untuk menu tadi kita ada ni ID, kemudian settingnya, log out untuk kita keluar balik sekiranya perlu keluar. Apa yang kita nak tengok ini adalah teacher dashboard. Apa yang ada dalam teacher dashboard ini? Okay, untuk teacher dashboard, kita tengok sekejap dulu. Okay, untuk teacher dashboard ini, bila kita klik, nama kita akan berada di atas. Kemudian yang kedua tu, sebelah sini adalah menu dia. Atau kenapa? Sebelah sini menu. Nanti kita terangkan apa yang ada dalam menu ni. Ini paparan untuk dashboard cikgu lah. Dashboard cikgu. Kita ada quizzes, report, classes, ada collection, ada memes, apa tu. Dan untuk murid, dia berbeza. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada import classes.
Baik, yang ini import classes ini from Google Classroom, maksudnya kita import kelas yang sedia ada dalam Google Classroom tu kita bawa ke Quizzes. Bawa ke Quizzes supaya tujuan dia ialah supaya kita boleh assign terus quiz daripada Quizzes itu terus masuk ke dalam Google Classroom kita. Contohnya kita buat kelas tahun 3. Kita tengok dalam paparan yang saya buat di sini. Ini adalah yang bertanda hijau ni cikgu. Adalah kelas-kelas yang diimport daripada Google Classroom. Jadi untuk import ini cikgu boleh pergi ke menu, cikgu boleh buat bersama-sama. Saya tunjukkan di sini. Kita boleh import classes ini, klik pada classes. Sekiranya cikgu belum ada belum ada quiz, belum ada kelas, dia akan kosong di sini. Nanti dia akan keluar satu dalam classes ini. Sekiranya kita sudah import, memang dia akan keluar yang ini. Dia akan keluar ni kelas-kelas, semua kelas kita, dan kita boleh pilih mana kelas yang nak diimport, mana kelas yang tidak perlu diimport. Kemudian di atas ini sekiranya masih kosong, dia akan keluar, dia tak keluar update cikgu, dia keluar import Google Classroom, maksudnya kita perlu import. Update di sini ialah untuk kita jika ada tambah kelas, kemudian jika ada pertambahan untuk murid, tambah ataupun kurang murid dalam kelas tu, kita buat update. Contohnya kita ada tambah buat satu kelas matematik. Kita update Google Class tu, dia akan tunjukkan kepada kita mana kelas yang belum dimasukkan dalam GC, dalam quizzes ini. Sebelum terlupa cikgu, paparan ini adalah paparan dalam quizzes. Dan di ruangan ini, sekarang saya buat pemilihan, saya buat pilihan di sini adalah kelas sains atau 4 contohnya. Kemudian dalam ruangan ini adalah nama murid yang diimport bersama-sama dengan kelas tadi tu, di ruangan ini, di ruangan bawah itu. Jadi ada beberapa perkara penting yang cikgu perlu ingat semasa mengimport kelas ini. Apabila cikgu terjumpa yang ni, perkataan ini, dia suruh tik dalam petak import guardian's email. Import, dia ada permission untuk guardian email ni. Cikgu jangan tik dalam ni, biarkan kosong. Sebab dia ialah apabila murid accept invitation kita, sekiranya kita tik dalam ni, apa yang akan berlaku ialah murid itu terpaksa memasukkan email ibu bapa. Jadi banyak kerja. Sebab ada ibu bapa yang tidak ada email. Jadi benda ini tidak penting, jadi tidak perlu kita kosongkan sahaja. Sekiranya cikgu terjumpa satu request untuk kita letakkan guardian email ini. Baik, itu bagian update tadi kita sudah. Ini sudah cikgu. Ini sudah. Kemudian kita update sudah. Update tadi ingatkan lagi ialah untuk jika ada pertambahan kelas dan juga pertambahan ataupun pengurangan murid. Sebab dia tidak berlaku secara otomatik. Dia kena klik update. Kemudian yang keempat iaitu delete kelas dalam quizzes. Sekiranya kita delete kelas dalam quizzes, kelas dalam GC kita masih kekal. Jadi cikgu jangan risau, contohnya
Kelas itu cikgu tidak perlu untuk quizzes. Kalau terlalu banyak dalam kelas, cikgu boleh delete dalam quizzes ini. Klik saja yang butang yang di hujung ni cikgu, yang ada 3 ni. Boleh klik remove. Jangan risau, kelas dalam Google Classroom cikgu tidak akan hilang. Tetapi sekiranya cikgu delete dalam Google Classroom, kelas dalam Google Classroom tu, maka kelas dalam quizzes ini juga akan hilang. Dia berbeza. Dan tengok bawah. Kemudian kita akan buat create a class dalam quizzes. Apa akan berlaku? Sekiranya kita create a class dalam quizzes ini, kita buat satu kelas dalam quizzes, dia tak akan sync ke Google Classroom. Sebaliknya, jika kita buat dalam Google Classroom, kita boleh sync kelas itu ke dalam quizzes. Jadi maksudnya di sini Google Classroom ini ialah main source dia di sini, bukan quizzes. Quizzes ini sebagai medium untuk kita buat aktiviti dalam Google Classroom sahaja. Jadi tengok bawah lagi. Kadang-kadang dalam Google Classroom ni, bila cikgu sudah ada kelas dalam quizzes, bila cikgu ada kelas, bila kita buka classroom classes tu, menu classes dia akan keluar ni. Cikgu jangan risau, kalau keluar ni, kita look like some of your students are missing. We import your Google Classes by clicking the update Google Classes button and above. Maksudnya di sini ialah ada pertambahan. Seperti yang sebut tadi, dia ada tambah murid. Dan ada juga murid yang dia accept invitation kita. Sebelum ni dia tak terima invitation, dia accept invitation, jadi dia jadi murid yang aktif dalam kelas tu. Dan juga ada di antara murid kita yang left. Ni yang left group cikgu, macam kita left WhatsApp, dia unenroll, dia tak follow kelas kita, jadi hilang seorang ataupun dua orang. Ini perkara biasa. Jadi apa yang cikgu perlu buat jika menerima ni ialah klik saja sini, klik update Google Classroom, Google Classes ni dia akan tunjukkan mana classes yang ada perubahan, jadi kita klik update sekali lagi. Ini bahagian menu. Jadi kita sudah buat bahagian import classes tadi. Ini tadi cikgu. Ini saya buat live untuk akaun cikgu Jineb tadi. Classes. Nampak? Dia ada lain di sini. Mungkin ada student dia yang hilang ataupun yang update status dia. Jadi kita klik update Google Classes, klik di sini. Dia tunjukkan ada perubahan pada tahun 1, 3 dan 5 ni. Ini saya nak tunjuk dengan cikgu tadi. Ada perubahan tadi dalam tu, itu tahun 5, tahun 3 dan tahun 1. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, iaitu guardian email ni, guardian email. Cikgu, yang ini cikgu jangan klik. Jangan klik sebab dia akan menyusahkan murid dan ibu bapa untuk key in email mereka, sebab jadi wajib. Yang jika kita tak buat, kewangan guardian email ni tetap akan diminta tapi tidak wajib untuk diisi, bukan mandatory lah. Lepas itu kita akan klik save. Saya padam dulu. Klik save. Bila kita klik save, kita klik classes sekali lagi.
semua yang update tadi akan hilang. Dia tak ada lagi yang petak oranye tadi. Jadi semua sudah diupdate lah, sudah kemas kini di sini. Itu bahagian classes ini. Tengok satu persatu. Okey. Satu lagi makluman di sini. Kalau cuba tengok bahagian ini, bahagian ruangan ini. Di sini adalah nama murid. Ini parents or guardian. Yang bawah ni kata hasn't accepted invite. Maksudnya murid ini dia belum accept untuk invitation kita untuk masuk ke Google ke Classroom Google dalam Quizzes, tetapi sudah accept dalam Google Classroom. Agak mengelirukan lah perkara ini juga, supaya kita faham. Sebab kadang-kadang murid tu dia kata, saya sudah join kelas cikgu dalam Google Classroom tapi tak dapat jawab quiz cikgu sebab saya tak dapat masuk Quizzes. Punca dia ialah murid ini tidak menerima, dia tak hasn't accepted invite. Dia kena invite masuk ke kelas cikgu dalam Quizzes. Dalam Quizzes tadilah, dalam kelas tu lah dia akan minta guardian email. Bila dia dah masuk dalam tu, dia akan barulah dia tersenarai sebagai murid yang aktif dalam kelas Quizzes ini. Jadi pastikan murid itu accept kepada dua invitation. Yang pertama adalah invitation masuk ke Google Classroom, dalam classes dalam Google Classroom, kemudian kelas dalam Quizzes. Nama saja mereka akan pergi sini juga. Nama mereka automatik ikut dalam Google Classroom. Yang ini memang ikut mana-mana murid yang ada dalam Google Classroom. Cuma bahagian ini manual. Dia kena buat sendiri di sini. Okay. Ada apa-apa masalah cikgu? Kalau ada boleh letak dalam ruangan komen. Nanti ada cikgu Kit dengan cikgu Lee Min Ho akan bantu dalam ruangan komen. Jadi saya review balik sekali lagi apa yang kita belajar buat pada sesi yang berapa ni tadi? Yang ketiga sebenarnya. Yang ketiga ni menu classes, kita dapat menu classes tu, kemudian import Google Classroom, kemudian update Google Classroom, delete classes dalam Quizzes, create a class dalam Quizzes. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan satu cara. Tadi pembayang dia saja, cara yang betul step by step bagaimana kita nak wujudkan kelas untuk diimport dalam Google Classroom, dalam Quizzes. Selalu saya memang tersasul sebab dua ini adalah dua platform yang berbeza. Okay, saya tarik satu dulu cikgu. Okay, dalam paparan ini, tab yang pertama saya akan masuk ke Google Classroom dalam classes ni. Apa yang saya buat sekarang ni ialah saya nak create satu kelas baru, kemudian kelas itu nanti saya akan import ke dalam Google Classroom. Jadi saya minta cikgu-cikgu nanti jadi murid dalam tu lah untuk kita buat demo. Okay, yang pertama sekali ialah kita create kelas seperti biasa. Create kelas kita buat bagi tajuk dia Quizzes PPD okay.
Okay, kita create. Okay, sekarang ni saya create untuk kelas quiz PPT Sarike. Cikgu-cikgu boleh join untuk supaya kita dapat buat demo dengan lebih jelas. Ini kelas code, cikgu boleh join sekarang. Kita tengok. Bagi 5 minit cikgu join dulu. Cikgu Syam, Ya, Cikgu Jenal. baru dapat masuk. Hampir setengah jam baru lekat. Alhamdulillah. Cikgu Syam, sebenarnya bahagian streaming itu kita delay hampir lebih daripada 30 saat rasanya kita delay. Oh, delay 30 saat tak? Lebih lah saya rasa itu hitung dalam saat dia, lebih 30 saat dia delay. Jadi kalau code ini kita bagi panjang sikit supaya ada orang yang live stream itu dapat code kita sama lah. Okey. Kita bagi 5 minit Cikgu Jenal. Okey. Terima kasih Cikgu Syam. Sama. Okay, kita bagi ruang dulu 4 minit, lebih kurang 4 minit. Untuk kita bagi peluang kepada cikgu-cikgu join kelas, kemudian kita bagi juga peluang kepada yang mengikuti live streaming sebab mereka terdelay lebih daripada 30 second. Sambil-sambil tu nak berehat pun boleh. Sebab line kita hari ni agak teruk lah. Sebab tu ada yang sentiasa keluar masuk dalam grup kita ni. Dan terima kasih kepada yang sudah join. Okay, Assalamualaikum cikgu. Selamat pagi. Kita teruskan. Sekarang yang join kelas kita sebanyak 193. Tahniah, terima kasih. Jadi tujuan kelas ini tadi ialah untuk kita belajar mengintegrasikan Google Classroom ni dan bersama dengan satu platform lain iaitu Quizizz. Dan selepas bengkel ini nanti cikgu boleh keluar daripada kelas ini. Takut nanti takut terlalu banyak kelas dalam dashboard cikgu. Jadi selepas bengkel boleh keluar lah. Tidak ada, ini tidak wajib. Ini hanya untuk kita belajar. Ada yang masuk dalam stream. Hai, hello, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Kita tengok classwork, kelas baru kan dia tak ada classwork, kosong lagi. Dia tak ada kosong lagi. Kemudian kita tengok people. Ini sudah ada 190 lebih orang. Jadi apa yang kita akan buat sebentar lagi ialah bagaimana kita nak import kelas ini, quiz PPD Sari K ni ke dalam Quizizz. So kita tinggalkan dulu Google Classroom, kita masuk ke Quizizz. Jadi sebab untuk Google ni satu account saja, jadi memang terus masuk ke Google Dashboard. Nama saya di sini profile, jadi dia betul lah. Jadi untuk import kelas tadi kita pergi kepada classes di sini, menu classes. Okay. Dia minta kita update ni, update Google Classes. Kita tengok mana kelas yang kita belum update, termasuk kelas yang kita baru cipta tadi. Kita klik update. Dia tengok ada lagi tak? Nampak ni tu, Quizizz PPD Sari K. Yang kita baru create tadi, kita klik. Yang ni kalau kita tak perlu nak update, kita tinggalkan, kita unklik saja. Tapi biasanya kita biarkan saja yang tick. Quizizz PPD Sari K, kita akan klik save. Dah klik ni cikgu, klik nama kelas, kita klik save. Kita tunggu dia update dulu. Dan masih berpusing-pusing. Okey, sudah. Tengok mana tadi. Ada 200 student sekarang yang masuk ni. Nampak tak cikgu, walaupun cikgu sudah join kelas dalam Google Classroom tadi, dia dalam ni, dia masih belum. Cikgu masih belum join lah. Masih belum join lagi. Semuanya masih belum dalam ruangan ni. Masih belum join. Jadi cuba cek email ataupun dalam dashboard ada tak invitation. Dalam stream. Okay, nampak dalam stream ni cikgu? Sekejap cikgu. Ada sedikit terkeliru dengan menu. Okay, dalam stream ini dia akan dapat, mungkin juga akan dapat dalam email. Cikgu boleh klik link ini dan join kelas sekali lagi. Tapi ini kelas yang sudah di link masuk dalam Quizizz tadi. Di sini kita perlu beritahu, maklumkan kepada murid-murid kita, link ini wajib untuk mereka masuk supaya nama mereka turut tersenarai sebagai murid aktif dalam kelas Quizizz tadi. Jadi cikgu klik dulu link ni, yang di bawah ni. Kemudian cikgu join, nanti kita tengok dalam classes Quizizz tu, cikgu dah join ataupun belum. Boleh buat sekarang cikgu.
Cikgu Hisham. Ya saya. Ada cikgu minta zoom sedikit, yang dia orang pakai live itu kurang jelas, kecil sangat dia orang cakap. Pak yang Apa dia? itu dia orang cakap terlalu kecil, tidak nampak. Pak, yang penting nanti zoom sedikit lah. Oh, yang mana tuh? Mana-mana saja dia orang cakap yang live Mana saja? itu terlalu kecil, Oh, tidak nampak. ya, oke. Okay, thank you. Chrome tuh Cikgu Syam besarkan sedikit punya display. Oke. Oke, live stream pun nampak dapat. Oke, live stream sekarang pun dah besar. Oke ya. Oke, jelas. Oke. Untuk live stream. Jelas, thank you. Tengok yang ini dulu, kita zoom lagi. Untuk link tadi cikgu, siapa yang belum join, sila join pada ini tadi. Dalam stream ni, cuba klik stream ni, kemudian scroll ke bawah, dia ada satu link yang saya hantar, yang quizzes hantar. Cuba klik link ni, kemudian cuba join kelas tu. Biasanya dia akan minta login dan abaikan sekiranya dia ada ruangan untuk parent guardian email tu. Nanti saya akan update dalam ini siapa yang sudah join. Jadi saya akan tengok update untuk kelas quizzes PPD Sariki sahaja. Sila tutup mikrofon dulu. Okey, terima kasih. Okey, dah join cikgu untuk kelas quizzes tadi. Yang pertama sekali tadi, yang pertama kita join kelas dalam Google Classroom. Yang kedua, kita join kelas dalam quizzes. Dua kali. Ini tidak ada jalan pintas lah, memang ini cara dia cikgu. Sudah join, refresh beberapa kali, tapi kenapa kelas quizzes pada PPD tidak ada dalam list kelas quizzes? Classes quizzes PPD Sariki.
Okay, dah ramai yang join di sini. Tidak ada dalam list kelas quizzes. Baik, kadang-kadang kita ada mengalami masalah server quizzes ini semenjak PKP ini dijalankan. Lockdown hampir di seluruh dunia, jadi quizzes ni agak penggunaan dia sangat ramai. Kadang-kadang dia terlalu perlahan juga. Seperti minggu lepas, ya. Mungkin server dia ada delay sikit untuk update kali. Server ada delay sebab minggu lepas dia memang jam betul-betul. Dia tengok keadaan lah. Berbanding dengan Kahoot, quizzes ini sangat ramai. Dia server dia sangat berat menerima atau penggunaan yang banyak, yang ramai. Yang Jadi kita abaikan dulu lah. Yang penting kita tengok step dulu lah. Okay, sekarang ni bila kita klik update sekali lagi, bila kita masuk kelas tu, kita klik update. Seperti ni tadilah, ada di antara member kita yang dah join kelas quizzes tu. Klik melalui link ni tadi. Klik melalui link ini, kemudian kita tengok dalam quizzes, dah update ke belum. Kita update sekali lagi, kita klik save. Okay, di bawah ni Google Classes imported successfully. So, kita tengok bawah. Yang ini yang dah berjaya masuk ke dalam kelas. Tengok siapa yang belum. Kita bagi contoh yang belum masuk. Yang ini. Kalau dia tulis yang ni, as an accepted invite ni, maksudnya dia belum invite. Murid kita belum invite. Sekiranya, apa implikasi dia? Sekiranya kita bagi quizzes, murid ini tak dapat. So tu, kalau kita ada kelas, pastikan semua murid kita sudah join kelas. Okay, itu yang untuk classes. Kemudian tadi dah untuk classes. Mana? Untuk classes. Zoom sekali lagi cikgu untuk makluman. Lebih jelas. Ada 3 titik ni dalam menu dia. Kita klik menu. Ada edit class detail. Kita masih boleh edit nama kelas ni dalam dalam quizzes. Kita boleh resend invite. Kemudian archive class. Ini untuk kita maksudnya delete lah masuk dalam archive kita untuk delete kelas tu. Okay, itu bagian menu classes. Okay. Semua juga dah join kan? Dah join. Okay. Okay, dah join. Kita sepatutnya rehat sekarang ni. Sekejap. Kita melompat dulu daripada quiz ni, kita assign quiz dulu cikgu. Iaitu dengan cara assign quiz ni. So saya skip untuk saya tunjukkan satu cara untuk cikgu buat carian quiz dan terus assign tanpa cikgu buat soalan yang baru lah. Soalan baru yang quiz yang pantas, yang paling pantas yang kita selalu buat, yang kita boleh buat di sekolah. Okay, cara dia. Selepas ini saya akan assign kepada cikgu-cikgu yang ada dalam kelas ini. Dan cikgu masa rehat nanti 5 minit cikgu boleh buat lah. Tak sampai 1 minit pun menjawab soalan tu. Cikgu boleh cuba, lepas tu kita rehat. Sambil kita boleh rehat. So, yang pertama sekali kita find quiz cikgu. Kita find quiz. Ataupun contohnya kita buat assign quiz. Contoh Malaysia. Kita boleh pilih, tapi ni soalan dia agak berat lah, tak sesuai untuk kita lihat. Tengok dalam koleksi.
So kita tengok sama-sama kita belajar sambil kita jawab quiz, fun quizzes. Nah ini juga kita buat ini lah. Untuk kita assign ke dalam Google Classroom tu. Tak apa yang ni untuk kita lihat dulu. Okay. Untuk assign kita pilih quiz tu. Jadi kita pilih quiz. Maaf. Kita pilih quiz. Bila dah jumpa kita klik, dia akan keluar paparan seperti ini. Ini untuk kita play live. Dan ini untuk assign. Ini untuk kita practice, kita bagi link dan pastikan cikgu tengok 14 question di situ, ada 14 soalan. Kemudian ada jawapan, soalan. Ada soalan di sini, bawah ni. Okay. Untuk assign, kita klik assign HW ni. Klik assign HW. Ini maksudnya kita nak sekarang ni kita nak assign masuk ke dalam kelas yang kita buat tadi. Dan kita letak due date dia. Quizzes dia akan bagi due date selama 29 hari maksimum cikgu, tapi kita boleh edit. Bila sampai dah contohnya 20 hari cikgu boleh tambah lagi 29 hari lagi. Dah boleh edit. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian di sini fungsi kelas tadi, assign to a class. And then not assign to any classes. So kita klik select di sini. Dia akan keluar kelas tadi cikgu. Kelas quizzes tadi. Kelas yang ada dalam Google Classroom adalah yang berwarna, yang ada logo Google Classroom ni, warna hijau oranye. Yang ini, kelas ini, yang atas ni, anak-anak ni dia tak ada. Dia adalah kelas tu hanya wujud dalam quizzes sahaja dan tidak ada dalam Google Classroom. Yang ini kita link, yang kita integrasikan kelas ini daripada Classroom. Jadi kita pilih satu kelas tadi, quizzes PPD Sari K, dan di bawah tu kita boleh ada sekejap. Satu di bawah ni assignment title kita boleh type juga. Kita boleh type quiz sampai contohnya lah. Ini kita boleh buat di sini ataupun kita buat dalam Google Classroom. Lebih baik kita buat di sini lah juga sebab mudah. Sebab kita tak perlu lagi buka Google Classroom. Kemudian kita buat description ataupun kita boleh letak arahan lah. Sila jawab semua soalan. Kemudian kita klik now ataupun kita buat jadual bila quiz ini akan dihantar kepada murid. Kita klik now, kemudian kita klik next. Okay. Bila kita klik next, dia tulis this quiz will be assigned to one class. Ini nama kelas dia di sini dulu. Nama kelas di sini. Bila dah selesai, kita cek student attempts satu kali. Maksudnya percubaan murid tu. Murid boleh menjawab berapa kali? Satu kali, dua kali, unlimited. Sekiranya kita untuk fun, kita boleh buatlah unlimited. Untuk pentaksiran, kita bagi murid itu buat satu kali saja. Ataupun kita buat pertandingan. Kita buat sekali saja percubaan untuk menjawab kuis ini. Show answer in game tu terpulang pada cikgu ikut yang ini. Bila dah selesai semua cikgu, kita assign game. Okay. Dalam quizzes, setelah kita klik assign tadi, assign quiz tadi, assign game tadi, dia akan masuk ke dalam menu di sini juga, report. Dia akan masuk, ini dia, quiz santai tadi. Pada semua, kemudian quiz PPD Sari K, kelas, apa tu, Google Classroom tadi. Kita tengok classwork dia akan masuk dalam classwork ini, quiz santai. Jadi cikgu tidak lagi perlu create assignment ataupun quiz assignment, jangan buat di sini. Sebab dia akan menyebabkan ini tidak wujud. Nah, yang ini tak wujud. Jadi assign sudah pada 232 orang. Dan dalam quiz ini, dalam Google Classroom, quiz ini dia akan bagi dua link. Jadi cikgu boleh delete satu link untuk mengelakkan murid keliru. Klik di sini, edit, delete satu link, tinggalkan satu, set. Sebab link itu adalah link yang sama sahaja. Okey, kita akan berehat 5 minit cikgu. Sambil-sambil tu cikgu boleh cuba jawab link tu, nanti kita tengok report. Okey, sekejap.
Okay, kita rehat dulu 5 minit, kita sambung lagi selepas ini. Sambil-sambil cikgu boleh jawab kuis tu. Tak perlu tunggu game code cikgu. Cikgu cuma klik pada link pada apa ni? Google Classroom tadi. Okey, terima kasih. Okey, masa rehat kita sudah tamat. Boleh kita mula cikgu? Dan the quiz is so funny. Murid lagi sonok cikgu kalau kita buat soalan menggunakan quizzes ini. So dipaparkan dalam skrin sekarang ialah, ya, ada dengar mikrofon. Cikgu Lau Li Ho, mikrofon on. Okey, terima kasih Cikgu Lau Li Ho. Jadi sekarang kita pergi kepada report, kita tengok quizzes yang kita buat sebentar tadi. Setakat ini kuis santai yang kita buat ada 113 murid yang menjawab, iaitu cikgu-cikgu lah. Aku daripada kelas quizzes PPD Sagi K. Lepas tu kita klik report ini. Dia akan keluar di atas ni cikgu, edit. Yang ni yang untuk cikgu edit tadi. Control 2. Kita paparkan dia. Control ni untuk edit, sekiranya cikgu nak extend due date dia, cikgu boleh klik edit di sini. Ini untuk cikgu tamatkan quiz itu. Contohnya dia ada tadi kita buat due dia tu sampai 29 hari. Jadi kita nak tamatkan sekarang, kita klik saja end game. Jadi link yang kita send dalam kelas tadi sudah tidak aktif. Itu cara kita untuk edit. Baik, kita pergi ke bawah. Lagi. Okay, ini keputusan peratusan dia. 76% student, ada 73 daripada 169. Ada yang ni cikgu, kita tengok di sini. Ada yang dah assign kepada 169 tadi. Ya. Kita assign kepada 169 student yang sudah menjawab lengkap jawapan dia sampai habis, 73 student sahaja. Kemudian incomplete, maksudnya tidak siap. Maksudnya di sini mungkin dia berhenti di tengah-tengah, tiba-tiba line terputus. Jadi dia jadi macam ni lah cikgu, 96 student. Jadi kita boleh tahu dalam ni siapa yang jawab soalan, siapa yang tidak siap dan siapa yang tidak menjawab. Semua dalam ni. Jadi report untuk individu kita pergi ke bawah. Oh, sorry. Kita pergi ke bawah ni. Okay. Ini skor tertinggi dia akan letak di atas. Cikgu Wong Yu Kiat dari SK Methodist ya. 100% accuracy dia, skor dia 16,710. Untuk quizzes ni cikgu, dia dikira markah dan juga kepantasan menjawab, kemudian bonus-bonus yang diberikan. Dia ada strategi juga dalam permainan tu. Kalau cikgu main tadi kan, dia ada power up, dia ada untuk double score, dia macam-macam. Ada apa lagi?
redeem question. Itu strategi dia. Di bawah ni, kita tengok di bawah. Ini adalah report kita. Report di dalam quizzes. Report dalam quizzes. Sebab itu kita perlu integrasikan Google Classroom tadi dengan quizzes supaya report kita yang ini juga ada dalam Google Classroom. Mari kita tengok apa yang ada dalam Google Classroom. Okay. Ini adalah Google Classroom. Di sini tulis turn in tu 4 orang. Okay, sekejap. Stream. Okay. Sekali lagi juga, saya masuk kelas mungkin ada yang ini. Okay, kita masuk kelas yang kita buat tadi. Kemudian tengok stream, pergi ke classwork dan tengok assignment kita. Dan kita tengok apa paparan yang ada di sini. Okay. Untuk quizzes yang kita buat terus daripada quizzes, kita boleh abaikan bahagian turn in. Yang penting ialah bahagian graded. Ini laporan yang ada dalam Google Quizzes tadi akan berada pada graded ini. Dia synchronize cikgu. Satu kita perlu integrasikan dia supaya kita tak buat kerja 2 kali dan murid kita pun tak buat kerja 2 kali. Kemudian kita tengok graded ini. Apa yang ada? Okey. Sekiranya kita menggunakan cara lain seperti kita copy link dalam graded ini, kita terpaksa klik seorang-seorang murid ini untuk tengok quiz dia. Untuk tengok quiz summary dia. Tapi sekiranya kita buat integrasi tadi, kita tak perlu buat tu lagi, sudah automatik. Semua dalam ni, dalam ruangan ni. Kita tengok di sini ya. Di sini cikgu. Oh, mana dia? Dalam ruangan sebelah sini cikgu. Semua sampai bawah ni adalah integrasi synchronize daripada quizzes tadi. Jadi kita tak perlu risau, tentang murid tu perlu tak klik turn in ataupun tidak. Sekiranya dia siap menjawab dalam quiz ni tadi, dalam Google Classroom tadi, dalam quizzes tadi, dia akan otomatik masuk ke dalam ni, bahagian ni. Dengan markah-markah sekali. Tapi yang ini cikgu kita kena refresh. Kiranya ada murid kita yang masih dalam quizzes tu dia dah hantar tapi dalam ni tak ada. Dia ada berubah sedikit. Cikgu Abu Bakar bin Alif poin pertama ni. Okey, ni markah-markah dia ke bawah ni. Di report. Untuk melihat markah individu kita tekan saja. Klik nama dia. See history tu maksudnya kita akan tengok game summary dia. Kita akan bawa link ini yang seperti ini cikgu yang ada logo quizzes, gambar quizzes di sebelah kiri ini akan membawa kita keluar daripada tab tu pergi ke window baru iaitu window quizzes tadi. Kita akan pergi ke report individu. Untuk apa report individu ni? Untuk kita lihat tengok 14 question, average time taken, tengok jawapan dia lah, berapa masa yang diambil. Masa kita tanya ini tadi cikgu mana nama cikgu tadi? Quizzes. Kita boleh pergi balik ke see all report. Oh, saya salah tekan dulu. Sekejap. Report.
belum dapat masuk GC lagi ini sebab belum ada kelas code, please. Sekejap cikgu. Cikgu Lili ada kelas code dipaparkan di screen, boleh masuk dulu. Selepas ini kita akan terus kepada membina kuis. Kita keluar terus daripada ni cikgu, daripada Google Classroom, tak ada lagi. Kita terus masuk dalam quizzes. Okey, selepas ini kita akan create quiz. Bagaimana cara untuk kita create quiz? Yang maksudnya kita buat quiz kita sendiri melalui editor quizzes dalam quizzes ini. Jadi cikgu tengok paparan di depan di screen cikgu. Kita akan ada satu menu di bawah ni, create a new quiz. Kita create di sini. Okay. Kita bagi quiz name. Punya quiz sampai 2 contoh juga. Sampai 2. Okay, kita buat apa topik kita. Yang boleh fun ke. Okay. Mathematics, English, Science. Okay, next. Okay, dia akan keluar seperti ini. Dalam quizzes hanya ada 5 jenis soalan, iaitu multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll ni untuk kita undi itu juga, kemudian open ended yang soalan yang terbuka, contohnya biasa kita buat ayat ke apa kan di sini. Okay. Teleport ini untuk kita ambil soalan daripada quiz-quiz lain juga. Ambil daripada soalan quiz lain, masuk dalam satu quiz. So, ambil satu daripada sini, satu daripada satu soalan quiz ini. Jadi ini kelebihan quizzes ni. Contohnya kita ada quiz matematik 1, quiz matematik 2, 3, 4, 5. Jadi kita nak ambil 5 soalan, kita gunakan teleport ini tadi. Gunakan teleport ini, ambil quiz yang dalam ni, kita pilih, kita add saja. Add. Dia akan masuk dalam quiz yang baru kita buat ini. Yang di bahagian ini ialah add quiz image. Sebaik-baik cikgu masukkan saja image tu. Image ni supaya kita senang untuk mengenal pasti nanti. Mengenal pasti link apa tu? Quiz itu. Kadang-kadang murid kita dia malas membaca tajuk quiz yang panjang. Dia suka tengok gambar. Jadi kita klik, kita pilih sahaja gambar yang kita suka. Contohnya saya buat. Ini gambar ni dari dalam ni juga, dalam desktop kita sendiri. Select language, kita Malay. Malay, select grade dia. First grade kan, ataupun kita nak buka sikit untuk tahap 1. First to third grade. Ini biarkan cikgu public, visible to everyone. Maksudnya orang lain boleh guna quiz cikgu ni, boleh share quiz cikgu. Save. Okey. Jadi semua maklumat ada dekat sini. Semuanya di sini. Yang di sini cikgu ada satu lagi di hujung ni. Untuk memudahkan cikgu di peringkat awal, cikgu boleh tetapkan soalan quiz itu dijawab dalam masa setiap quiz itu dalam tempoh berapa? 5, 10. Contohnya kalau buat CFA tu biasanya kita gunakan 5 second ataupun 5 second, ataupun untuk soalan yang panjang sikit yang perlu pembacaan kita mungkin boleh bagi 60 second. Jadi default dia adalah 30 second. Okay. Okay. Kita dah siap bahagian ini. Kita create new question. Kita buat dulu multiple choice. Okay. Multiple choice di sini. Soalan, saya soalan mudah saja. Biasanya soalan quizzes ini sebab dia adalah berkonsepkan belajar sambil bermain. Jadi sangat digalakkan untuk kita letakkan gambar sebagai perangsang pada murid. Contohnya cara masukkan gambar dalam bahagian-bahagian ini cikgu.
di bahagian ini soalan baru yang saya buat tadi. Nombor 1 ini ialah question. Kemudian ada media di sini. Ini ada untuk simbol matematik. Okay. Yang ini akan masuk dalam ruangan besar. Kemudian yang bawah ini adalah jawapan. Okay. Jawapan dia akan masuk dalam secara rawak juga, random. Kemudian kita ada masa yang kita tetapkan tadi 30 second. Okay. Itu yang kita perlu ambil perhatian semasa membuat soalan. So sekarang kita masukkan gambar. Okay. Kita boleh ambil gambar daripada desktop kita. Tunggu uploading, dia upload. Okay, kita buat satu soalan. Okay, beberapa kajian dalam buku, kita buat di bawah jawapan. Dia sama seperti kita menggunakan Google Form juga. Cuma bezanya di sini kita kena download gambar. Dalam Google tu dia ada gambar, kita tulis direct kepada Google Search. Yang ni kita perlu download, kemudian kita upload semula. Okay, gambar. Jawapan ini jawapan dia. Okay. Kita text saja 1, 2, 3 dan 4. Okay. Boleh jawapannya betul kita tick juga. Pastikan di hijau di sini, barulah kita save. Untuk jawapan ini kita boleh juga masukkan dari italic format dia, format tulisan, kemudian ini simbol-simbol ini. Kemudian kita boleh masukkan gambar juga. Okay. Dah siap paparan view untuk kuis kita adalah di sini juga. Beginilah murid kita akan nampak semasa mereka menjawab nanti. Jangan kita klik save. Itu satu soalan. Okay. Soalan yang kedua, kita klik lagi new question. Kita guna tengok checkbox. Okay, kita tengok checkbox. Kita guna soalan yang sama saja supaya untuk menyematkan masa kita mencari gambar. Okay. Di sini. Okay. Warna hijau, kita klik 1, 2, 3, 4. Baik, cikgu tak perlu risau tentang macam di mana kita nak letak jawapan yang betul. Sebab dalam kuisis ni dia ada satu option, nanti dia akan buat soalan dan jawapan itu akan secara random. Jadi tak perlu untuk kita susun contohnya. Tak perlu kita fikirlah. Soalan satu letak yang atas, soalan yang kedua letak nombor 3 macam kita buat soalan ujian. Jadi tak perlu. Selesai. Jadi checkbox dengan apa tadi? Multiple question tadi, multiple choice dengan checkbox tu hampir sama. Fill in the blank, kita tengok fill in the blank. Ada. Okay, fill in the blank. Masukkan gambar lagi. Apa? Okay. Kita klik. Macam fill in the blank aja dulu. Buat isi tempat kosong. Jawapan. Nanti ini jawapan. Kita tulis jawapan kita juga. Jawapan contohnya buat alternatif dia buat lah. Okay. Kemudian kita klik save. Nampak di sini dah keluar. Dia akan keluar. Okay. Itu adalah untuk soalan fill in the blank tadi. All
Dia kata, dia jelaskan sini poll are ungraded. Polls are ungraded, they are marked as correct in the game reports. Ini adalah untuk kita dapatkan undian lah cikgu, jadi tidak sesuai untuk kita buat soalan untuk murid, jadi kita abaikan dulu. Tapi jika cikgu nak explore, cikgu boleh explore nanti. Kita cancel. New question, sama open ended, kita tengok apa dia. Sama juga, dia perlukan jawapan yang panjang lah. So, jadi kita ada 4 soalan. Question 1, question 2, question 3, question 4. Okay. Sekiranya kita sudah tamat membuat quiz ini, kita boleh save, finish quiz. Finish dulu. Finish quiz. Okay. Dah ada cikgu. Okay, kita ada 4 soalan. Sekiranya cikgu nak tambah, cikgu jangan risau. Tentunya cikgu tak ada masa nak buat. Cikgu boleh buat 5 dulu, kemudian nanti buat 5 lagi. Sebab quiz ni, dia ada dalam My Quizzes. Dia akan tersimpan dalam My Quizzes. Quiz santai 2 ni tadi kan. Quiz santai 2. Okay. Cikgu boleh edit. Klik edit ni, dia akan masuk balik kepada Quizzes Creator tu. Cikgu boleh add question macam biasa. Tak ada masalah. Jadi, kita finish dulu. Okay. Bila quiz kita dah siap, sekarang ni tujuan kasusnya ialah untuk assign sekali lagi. Jadi kita, cikgu saya tunjuk sekali lagi bagaimana assign quizzes ini, quizzes yang kita buat ini ke dalam Google Classroom. Jadi 2 kali dah tunjuk cikgu. Takut keliru sebab saya pun agak selalu tersasul sebab kita sekarang ni menggunakan 2 platform. Kalau cikgu perhatikan tab saya di atas tu, satu quizzes, satu lagi Google Classroom. Google Classroom, satu quizzes. Jadi memang agak mengelirukan. Tapi bila kita dah biasa buat, dia tak ada masalah. Okey, untuk kita assign quiz yang kita buat tadi, kita pergi ke quizzes. Kita klik quiz santai. Quiz yang kita buat tadi kan. Sama juga cara dia cikgu. Kita assign HW, kita klik assign HW. Kita tetapkan tarikh dia. Tengok cikgu, dia akan tetap pada 29 days ini, 29 hari untuk quizzes. Tak apa, kita boleh edit kemudian. Kemudian kita assign kelas, assign kepada kelas kita. Okay. Tadi quizzes PBD SAWK. Kita boleh juga assign kepada 2 kelas ataupun 3 kelas. Contohnya sekolah kita nak bagi buat pertandingan Merdeka, kita boleh assign kepada semua kelas dalam di sekolah kita. So di sini kita akan assign kepada kelas quizzes PBD SAWK. Kita bagi quiz santai 2, kemudian description tu tapi sini sila jawab semua soalan. Okay. Click now, next. Sudah, dia dah confirmkan di sini. Dia akan masuk, barulah kita klik assign game. Assign game. Akan keluar begini. Okay. Ni dia beritahu student has not joined the game. Not join the game maksudnya game yet, maksudnya belum invite, belum accept invitation tu. So di sini kita akan masuk kepada classes semula. Pergi ke quizzes PBD SAWK, tengok pada ni pada classwork kita. Dia ada quiz santai 2. Quiz santai 2 ni dia tetap akan bagi 2 link. Cikgu biarkan pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak delete salah satu pun tak ada masalah. Cuma dia akan mengelirukan murid kita. Dia akan klik, cikgu mengapa sama saja link ni? Saya klik 2 kali. Ada 2 soalan kan? Macam tu. Macam-macam persoalan. Jadi untuk mengelakkan tu semua, kita tutup. Kalau cikgu ingat yang kita buat dalam quizzes tadi, dia akan masuk dalam title secara automatik. Dia juga akan masuk dalam instruction dalam ni secara automatik. Dan quizzes kita tu dia akan ikut, view dia akan ikut
tarikh dalam quizzes tadi yang di Umi. Okay. Selesai yang itu, tengok dulu. Tengok dalam yang quizzes tadi ada 2 komen. Ada ni. Ada soalan daripada Cikgu Ana Lau Ming Kiong. Mungkin nama nickname yang Cikgu guna tu sudah digunakan oleh orang lain, jadi Cikgu boleh guna nama lain, tukar sikit guna nama lain. Okay. Kuis santai. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengintegrasikan quizzes tadi kepada Google Classroom. Jadi cikgu hanya guna cara itu sahaja. Jangan guna cara lain sebab cara lain boleh digunakan tetapi rekod dia tidak akan seperti yang kita nampak di sini. Dia tengok 80, kita terpaksa masuk balik. Dia tak akan, ni akan kosong cikgu. Bahagian pen ini akan kosong. Tidak ada markah secara otomatik. Jadi kita kena klik tengok satu persatu ataupun kita tengok report dalam quizzes. Jadi banyak kerja. Yang paling sesuai ialah kita gunakan integrasi cara kita tadilah, terus assign daripada quizzes, kemudian masukkan dalam Google Classroom. Jadi ini classwork ini tadi, masukkan dalamnya. Jadi kerja cikgu lebih mudah dan murid pun tidak perlu lagi copy link, masukkan dalam ruangan turn in tu, ataupun dia terpaksa tekan mark as done. Kalau kita create ni, jangan create assignment ataupun quiz assignment, ada kita copy link, jangan. Terus saja assign, dia akan terus automatic masuk ke ini. Berkaitan dengan susunan quiz ini cikgu, itu seperti yang kelas-kelas kita sebelum ini, kita boleh susun mengikut kelas dia, mengikut kategori dia. Contoh, saya tunjukkan satu kelas sains saya tahun 4. Sains 4. Kelas, okay. Cikgu boleh masukkan quiz tu dalam ni. Saya tuangkan sikit sini. Okay. Unit 3 contohnya, hidup sihat. Ada lagi uji minda ni. Ada quizzes yang open lah. Quizzes yang open. Jadi cikgu boleh susun contohnya uji minda tujuan nak buat selepas murid membaca nota penuh, tarik saja. Jadi itu. Susunkan begini supaya senang kita buat carian, senang juga murid kita untuk mencari mana dokumen. Murid kita tak ada masalah. Murid kita bila dia dah jawab cikgu, ikon ini akan jadi warna kelabu, dia jadi tak aktif. Maksudnya dia sudah hantar. Untuk kita jadi masalah sebab dia sama sahaja. Kita tak tahu mana kuis lama, mana kuis yang baru. Jadi kita susun elok-elok mengikut topik yang kita ajar. Dalam ini contoh yang saya buat. Cikgu terpulang kepada aktiviti cikgu masing-masing. Mana-mana kuis yang sudah lama due date tu boleh tutup. Boleh delete di sini. Sekiranya tidak perlu lagi untuk disimpan, boleh delete. Contohnya kuis-kuis pada semester pertama, kita boleh delete di sini. Okey. Itu adalah berkaitan dengan kuis yang yang ada due date. Kuis yang ada due date ni ada juga kuis yang kita boleh buat open sampai bila-bila dia tak tutup. Yang ini kita kena copy link tetapi tidak ada report. Murid tu sendiri terpaksa kena buat report dia, kena copy link report game summary dia masuk ke dalam ruangan tu. Tapi yang ini tak perlu cikgu, tidak digalakkan sebab dia agak menyusahkan murid kita. Cuma untuk pengetahuan saya tunjukkan di sini bagaimana kita membuat carian dan kita buat open quiz. Open quiz contohnya. Sekarang ni kita akan buat open quiz, maksudnya quiz yang tidak ada due date. So, kita buat matematik UPSR. Okay. Yes. Ini dia, ujian diagnostik. Contohnya kita ada sebuah question, kita pilih cikgu sama-sama. Kita jangan assign. Kalau kita assign automatic, dia akan ada due date. Untuk mengelakkan due date ni, kita buat practice. Okay.
Kita share practice link. Okay, copy link ni. Copy link. Copy link ni. Link ni kita boleh copy ke Facebook, ke WhatsApp, seperti yang mereka selalu share tu cikgu. Dalam ni. Ke Telegram pun boleh, email. Okay. Kemudian kita masuk ke, dah copy link ni tadi, kita tutup. Kita masuk ke Google Classroom. Kita create satu assignment. Buat quiz terbuka. Ini cara kita copy link lah. Dan kita add link, kita paste link di sini. Dia sebenarnya sama saja cikgu, sebab kedua-dua ni kalau kita buat assignment ataupun assignment quiz, dia sama sebab dia tak ada report. Jadi memang cara ini perlu dielakkan kecuali cikgu nak kumpul link cikgu untuk latihan murid semata-mata, bukan untuk rekod. Due date, no due date, all student, assign. Kita klik assign, tahapan quiz terbuka, dia akan jadi macam ni. Bila murid kita jawab, dia akan terus pergi kepada link tu. During game dia akan jawab sampai habis. Dan dia akan ada game summary nanti. Dia akan ada game summary macam ni cikgu. Saya tunjuk mana game summary. Jawab dan hantar. Okey. Ini dinamakan game summary. Bila dia dah habis menjawab, dia akan keluar begini. Link di atas tu, dia akan copy. Dia akan copy link ni, yang atas ni. Dia akan copy masuk kepada bahagian Google Classroom. Jadi menjadi masalah. Jadi sekiranya cikgu nak buat juga untuk yang ini secara yang terbuka ini, tidak ada due date ini, biarkan murid menjawab ataupun cikgu create dalam bentuk material lebih bagus. Seperti yang saya buat ni, dalam bentuk material supaya dia tidak mengelirukan murid juga. Bila kita buat assignment ataupun quiz assignment, cikgu anggap murid-murid akan anggap itu sebagai latihan yang perlu dibuat. Latihan yang ada markah lah. Jadi kalau kita buat dalam bentuk material, dia macam ni. Saya buat tadi itu material uji minda. Okey, yang ni. Jadi dia hanya perlu menjawab. Kita bagilah apa tu? Arahan di situ, tindakan murid digalakkan membaca dan menonton semua video terlebih dahulu sebelum menjawab kuis-kuis yang diberikan. Kuis-kuis ini hanya untuk menguji tahap kefahaman murid dan tidak perlu dihantar. Sila kongsikan markah kuis dalam ruangan komen. Kita cuma galakkan untuk mereka kongsikan markah. Contohnya dia dapat 1/10, 5/10 itu saja, bukan copy link. Maksud saya lah. Sebab kalau copy link memang masalah. Lagi-lagi murid yang menggunakan smartphone. Okay. Itu dalam bentuk material juga kita boleh buat kuis yang open. Senang supaya tidak menirukan murid kita. Okay, kita hanya tinggal dalam 10 minit lagi. Okay. Yang terakhir sekali cikgu saya akan terangkan dalam 10 minit terakhir ini, terangkan bahagian collection. Collection ini adalah tempat kita simpan kuis kita secara sistematik. Seperti di sini saya buat collection, fun quiz, IQ test, koleksi 1, profesionalisme keguruan, boleh ikut mana yang cikgu nak pernah. Untuk create collection, kita boleh create di sini ataupun create kemudian semasa kita buat carian. Contohnya saya buat Science UPSR. Jadi semua kuis Science UPSR yang saya jumpa akan dimasukkan dalam ni, dalam koleksi ini nanti. Collection ni juga, dalam collection. Okey. Tinggalkan collection dulu, kita pergi ke find quiz. Sekarang ni, kita boleh masukkan dalam collection itu quiz yang kita cari ataupun quiz yang kita buat sendiri. Sekarang kita masukkan quiz yang kita buat. Kita cari macam mana nak masukkan dalam latihan tu. Dalam koleksi tadi.
Okay, kita type Mathematic UPSR. Okay, untuk buat carian dulu, untuk mendapat carian yang lebih banyak, lebih tepat, cikgu buang ni filter ini. Sebab matematik kita menggunakan BM, kita abaikan, kita buang English. Apply. Apply, dia akan buka lagi. Kalau tadi 11,000 saja. Sekarang sudah 35,000 carian. Untuk subjek-subjek yang bukan BI lah, yang menggunakan BI, cikgu ingat, cikgu kena buang filter English di sini. Supaya cikgu dapat banyak bahan. Kalau tak, hanya sedikit saja cikgu. Okey, contohnya, kita jumpa soalan matematik IPSA. Kita tengok soalan dia di sebelah sini. Kita berkenan, kita suka dengan soalan ni. Kita boleh dua pilihan. Yang pertama, kita like. Macam kita like ke Facebook. Yang kedua, kita save. Save ni lebih menarik sebab kita terus simpan untuk salinan kita, cikgu. In case kalau owner quiz ini dia delete quiz dia. Ini owner dia ni. Owner dia di sini, dia buat quiz ni 4 tahun yang lepas. Jadi kita save. Di sini kita save. Kemana? Collection kita. Tadi saya buat collection, apa ni? Matematik Science IPSA kan. Jadi tak ada untuk matematik. Takkan dah masuk dalam Science. Jadi saya buat create a new collection. Matematik UPSA. Create. Okay, quiz added. Done. Okay. Mari kita tengok dalam collection. Apa yang ada dalam collection. Jadi kita ada matematik IPSA. Dan video besar ni, kita ada yang kita save tadi juga. Satu kita save, kita ada satu di sini. Boleh duplicate? Boleh. Kita boleh duplicate. Yang kita duplicate dia. Untuk apa kita duplicate cikgu? Question, duplicate, dia jadi yang satu-satu. Jadi ada dua quiz ini. Maksudnya kita nak kekalkan satu yang original, satu adalah untuk kita modify. Pun boleh. Okay. Kita abaikan configuration sekali lagi. Quiz yang kita save ini, kita boleh edit. Kita klik soalan dia, kita edit. Contohnya kita tak suka soalan nombor 1 ataupun kita nak tambah daripada 22 question ni jadi 30. Kita boleh klik edit. Dia akan masuk kepada creator tadi cikgu, kita boleh tambah, kita boleh delete. Kita boleh tukar. Kita boleh tukar soalan. Jadi itu kelebihan quizzes. Kita boleh ambil daripada bahan daripada orang lain dan kita boleh ubah suai. Jadi tidak membebankan. Cuma proses pertama yang kita buat tadi, integrasi itu memang agak mengelirukan cikgu. Tapi cikgu hanya buat itu sekali sahaja. Bila cikgu dah faham, benda itu sebenarnya mudah. Mungkin penjelasan saya agak mengelirukan sebab kita sekarang online. Kalau kita buat secara berdepan mungkin agak mudah untuk kita jelaskan di sini. Okay, kita boleh save seperti biasa dan kita finish quiz tu, kita edit tadi. Kita tengok dalam my quizzes, sekali lagi kita tengok dalam collection matematik IPSA. Quiz kita assign seperti biasa ataupun kita buat open quiz. Itu sahaja untuk quizzes. Report di sini cikgu. Report ni pun cikgu boleh delete ataupun cikgu download kepada dalam Excel. Classes. Kita tengok quizzes PPT Sarkis sudah ada 24. 247 student. Kita update sekali lagi. Kita tengok. Baik, untuk murid kita menjawab cikgu, ini adalah paparan-paparan dia. Murid akan log masuk seperti biasa. Okay, log masuk seperti biasa, dia akan klik link ini tadi. Sekejap cikgu. Kita besarkan sedikit sebab ada yang tak nampak nanti. Okay, itu. Okay. Dia akan masuk dalam ni. Dalam link kita tu. Murid akan nampak beginilah cikgu. Kemudian kalau dia klik link ni, ini tak perlu lagi buat.
Okay, sekiranya dah habis menjawab, murid itu hanya perlu habiskan kuis dan tutup browser, dia akan masuk terus ke dalam report kita. Ini murid akan pilih account, kemudian dia pilih account, dia akan keluar begini. Dia keluar dengan nama yang betul. Pastikan murid kita ini nama ID dia betul, baru dia klik. Dia pergi. Baru dia klik. Baru di sini. Okay. Dia akan keluar untuk start game. Di sini, ini untuk kita bimbing murid itu. Start game. Yang ini ada sedikit tips untuk murid-murid yang line internet dia kurang memuaskan. Jadi boleh minta mereka off semua ni. Ini tak payah. Supaya mereka off, supaya line mereka tidak terlalu berat. Kemudian murid itu klik start dan dicek sekali lagi nama dia berada di bawah. Jadi dia jawab soalan, dia akan pilih salah satu jawapan yang betul di sini. Dan semasa menjawab soalan tu seperti yang cikgu-cikgu buat tadi, cikgu akan jumpa yang ini, rank ini akan bergerak daripada satu soalan ke satu soalan. Kemudian yang terakhir sekali adalah game summary. Dia akan jumpa, yang terakhir sekali dia akan dapat ni rumusan kepada jawapan. Kemudian cikgu akan menerima jawapan murid itu sebagai dalam bentuk yang sudah dibagi markah oleh quizzes. Maksudnya murid itu sudah menghantar. Jadi cikgu abaikan ini. Kadang-kadang ada murid yang tekan. Macam tadi ada cikgu-cikgu yang tekan, kemudian dia jawab. Ada cikgu yang jawab, dia terus masuk sini, dia ada di sini. Jadi abaikan perbezaan di antara jumlah ini dan jumlah ini bersama. Okey, ini bahagian tadi selesai juga. Itu saja. Sekejap dulu. Sekarang dah 11.28. Saya rasa itu sahaja untuk bengkel kita hari ini. Jadi apa-apa soalan cikgu boleh tanya. Jadi sementara itu saya serahkan kepada Cikgu Zainal untuk share link kehadiran. Dipersilakan Cikgu Zainal. Okey, terima kasih Cikgu Syam. Nampaknya perkongsian Cikgu Syam pada pagi ini cukup menarik. Saya pun belajar benda baru juga daripada Cikgu Syam hari ini. Memandangkan quizzes ini salah satu cara yang agak mudah kita menghasilkan quiz. Dan saya juga pernah cuba quizzes ini dalam Google Classroom dan dia betul-betul menarik cikgu. Dan cikgu boleh buat live lagi dalam kelas sebenarnya berkaitan dengan quizzes ini. Okey cikgu. Yang quizzes ni kalau ada soalan, cikgu boleh tanya soalan melalui chat ataupun cikgu buka mic. Sementara itu saya ingin buat promosi sikit cikgu berkaitan dengan program-program kita yang akan kita rancang selepas ini. Untuk makluman cikgu, esok hari kami telah bercadang ataupun kami ingin buat satu kelas untuk murid-murid kita cikgu. Sebab sebelum ini kita dah buat kelas untuk guru-guru kita, tapi kita belum cuba lagi buat kelas untuk murid-murid. Jadi pada esok hari kami mengambil kesempatan untuk memaklumkan dengan cikgu dan juga minta bantuan cikgu untuk mengajar murid-murid kita bagaimana menggunakan aplikasi Google Meet ini. Dan esok hari kelas yang kami rancang adalah kelas matematik untuk tahun 6, kelas SK.
di mana kelas tersebut kita akan membincangkan cara-cara untuk menyemak kertas soalan. Sebenarnya cikgu, usaha ini sebenarnya usaha cikgu Chiu ini, cikgu dari SK Methodist ini, dia sebenarnya ingin buat kelas untuk dia sendiri, untuk murid-murid dia. Tapi saya ajak dia sekali supaya kelas tersebut dibuat secara besar-besaran supaya semua murid di daerah Serike akan dapat mengikuti kelas tersebut walaupun hanya seorang cikgu mengajar. Ini bagi saya cuba bawa pembaharuan ini supaya menjimatkan tenaga pengajar cikgu ataupun tenaga cikgu mengajar. Seorang cikgu kita boleh cover banyak sekolah di daerah Serike ini. Dan untuk tujuan itu saya mengharapkan kerjasama daripada cikgu-cikgu semua, dan selepas ini saya akan kongsikan link. Mohon cikgu sebarkan link tersebut kepada grup sekolah kita ataupun grup kelas, dan mohon cikgu juga guide murid yang ingin masuk kelas ini. Dalam bengkel tersebut cikgu, saya sebut sedikit cikgu berkaitan dengan bengkel tersebut. Bengkel tersebut kita akan adakan, bukan bengkel juga, kelas matematik. Kelas tersebut kita akan adakan pada pukul 2:30 pagi esok hingga 3:30 petang. Kita peruntukkan 1 jam saja. Dan link nanti saya akan edar dengan cikgu dalam Google, dalam grup kita nanti. Fokus kita teknik menjawab soalan kertas 2. Dan ingatkan murid-murid kita cikgu menggunakan ID MOE ini supaya mereka, bila mereka masuk menggunakan ID MOE ini, mereka juga akan dikira sebagai aktif menggunakan ID GC ini cikgu. Semua bahan-bahan, contohnya kertas ataupun soalan yang akan dibincangkan, saya akan letak sekali dalam link yang saya akan letak dalam grup ni nanti. Saya akan letak dalam bentuk PDF. Cikgu-cikgu pesan dengan murid supaya mereka mendownload dulu kertas soalan tersebut, ataupun bagi yang tidak ada pencetak, mereka boleh salin terlebih dahulu link soalan-soalan tersebut sebelum kelas kita bermula petang esok. Dan juga dalam link yang akan saya hantar nanti cikgu, ada juga ID ataupun kod untuk mereka akses kepada Google Classroom yang berkaitan dengan kelas yang akan kita jalankan esok hari. Jadi diharap kelas yang cuba kita rancangkan ini mendapat sambutan daripada murid-murid dan juga ibu bapa, dengan bantuan rakan-rakan guru sekalian. Kalau rakan guru-guru tak bantu, mustahil kita dapat laksanakan program seperti ini cikgu. Dan bagi saya sebenarnya dia memudahkan kerja kita juga cikgu. Seorang cikgu boleh mengajar untuk satu daerah. Tak semua murid boleh ikut. Kalau mereka ada talian internet, mungkin mereka boleh guna. Kalau mereka tak ada talian internet itu, mungkin mereka tak boleh ikut. Tapi itu di luar kemampuan kita, di luar bidang kita, di luar keupayaan kita untuk mengadakan bagi murid kita. Jadi bagi mereka yang dapat, kita pujuk dan ajaklah bersama-sama supaya program ini kita dapat jalankan dengan lancar esok hari cikgu. Bantuan daripada cikgu amat saya harapkan. Untuk menutup program bengkel kita pagi ini, saya minta Cikgu Syam tolong kongsikan link link penyertaan ataupun borang penyertaan cikgu-cikgu kita pada pagi ini pada skrin, supaya cikgu yang melihat melalui live stream juga akan dapat link tersebut. Tolong link tersebut dekat